Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Satu berita yang menggempakkan sahabat-sahabat semua. Wow, apabila dikatakan jemaah terkilan melayang RM20.000. Banyak tuh sahabat semua, bukan sedikit. Ya, dan perkara ini ya, sedang dalam pemantauan ya pihak polis ya terhadap seorang warga Algeria ya yang mengaku nasab Nabi Muhammad. Jadi ini antara berita yang agak menggempakkan kita hari ini, dan melalui kenyataan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution, individu tersebut yang mengaku nasab Nabi Muhammad itu sedang dipantau. Jadi pihak polis ya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama negeri untuk terus memantau seorang warga Algeria yang mengaku sebagai keturunan ke-38 Nabi Muhammad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, pemantauan terhadap individu itu akan diteruskan walaupun setakat ini tidak ada laporan polis terhadapnya yang dikenali sebagai Syed Muhammad Amin Al-Adrisi Al-Hasani Al-Maghribi. Kalau aktiviti dia bersifat keagamaan dan ada elemen pelanggaran terhadap apa juga undang-undang dan enakmen negeri, kata Datuk Seri Saifuddin, pihak polis ya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa negeri untuk mengambil tindakan. Jadi dari segi polis katanya tugas kita memantau dan menjaga keamanan dan ketenteraman awam. Jadi kita meneruskan pemantauan kalau ada elemen menjejaskan dan mengancam keselamatan awam daripada individu ini atau pengikutnya di bawah kuasa polis, katanya kepada pemberita di Putrajaya hari ini. Dan dalam masa yang sama sahabat semua, agak mengejutkan kita hari ini satu berita yang baru ya, baru juga kita terima. Dikatakan jemaah terkilan. Jemaah terkilan kerana apa? So kalau kita lihat berita ini, saya kecilkan dulu. So ini dia sahabat semua, melayang lebih RM20.000 jemaah terkilan ditipu janji manis umrah bersama Maula. Maula yang dikatakan ini yang dikatakan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution, yaitu seorang warga Algeria. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini sahabat-sahabat semua, identiti seorang lelaki yang dikenali dalam kalangan pengikutnya sebagai Maula Amin yang kononnya mempunyai jalur keturunan Nabi Muhammad akhirnya terbongkar semalam. Media negara ini mendedahkan lelaki warga Perancis ini sebenarnya tidak mempunyai nasab keturunan Nabi Muhammad, bahkan bukan juga warga Maghribi seperti yang didakwa. Ekoran pendedahan dibuat lebih 100 jemaah umrah kini berasa tertipu selepas terpedaya dengan janji manis melaksanakan umrah bersama dengan lelaki yang mengaku keturunan Nabi Muhammad itu. Lapor akhbar harian Metro, ya, para jemaah membuat bayaran yang agak tinggi kepada sebuah madrasah yang menjanjikan berbagai janji manis, termasuk melaksanakan ibadah dengan maula tersebut. Hakikat yang berlaku sebaliknya apabila para jemaah hanya diberikan visa pelancung, manakala ibadah umrah mereka yang seharusnya dilengkapi dengan jadual program hanya umrah DIY secara sendiri sahaja. Untuk rekod, penganjur umrah berkenan adalah madrasah sama yang mempromosikan maula yang didakwah keturunan Rasulullah itu. Ya, jadi keselesaan hotel serta penerbangan yang dijanjikan turut lebur, kononnya harga penginapan di Tanah Suci melambung naik dan meminta wang tambahan daripada jemaah. Jadi siapa tidak mau tunaikan umrah dengan keturunan Nabi, itu antara kenyataan daripada jemaah. Seorang wanita yang dikenali sebagai Lailah berumur 50-an. Ya, dia berkata dia bersama suami setuju untuk mengambil pakej umrah berkenaan yang dianjurkan sebuah madrasah kerana tertarik dengan penyertaan maula terbabit. Menurutnya, dia serta jemaah lain turut merasa tertipu dan kerana mereka menggunakan visa pelancongan dan bukannya visa umrah. Jadi siapa yang tidak mahu menunaikan umrah bersama-sama dengan keturunan Rasulullah, pastinya ibadah umrah berkenaan akan lebih bernilai daripada pakej umrah lain, katanya. Dan untuk tujuan itu, saya diserta suami mengambil pakej A bernilai 8.000 seorang dan wang itu dimasukkan kepada akaun sebuah madrasah. Jadi seminggu sebelum bertolak ke Tanah Suci yang dihubungi oleh seorang ahli hikmat madrasah untuk memasukkan wang 500 lagi kepada akaun yang diminta, katanya. Laila berkata dia bertanyakan berhubung penambahan bayaran berkenaan dan mereka menyatakan berlaku kenaikan harga penginapan di hotel di Tanah Suci. Jadi sebelum pergi, ahli hikmat ini menyatakan bahwa kami semua jemaah akan mempunyai banyak masa dengan maulah, sedangkan hakikatnya tidak begitu. Dan kami hanya ada beberapa minit saja dengan lelaki berkenaan sepanjang umrah terbabit, dan saya sangat terkilan dengan perjalanan umrah umpama umrah DIY saja, katanya. Dan seorang lagi mangsa
yang hanya mau dikenali sebagai Khatijah 50-an berkata dia kesal dengan penganjur yang melepaskan jemaah begitu saja tanpa bimbingan mutawif sepanjang berada di Tanah Suci. Katanya dengan bayaran lebih 20.000, dia sepatutnya mendapat kemudahan yang lebih baik seperti ibadah umrah sebelum ini. Ini kali ketiga saya sertai umrah tapi saya rasa seperti ditipu. Ya, ada ahli keluarga yang sakit pun menganggur, tidak peduli. Saya harap tidak ada mangsa lagi selepas ini. Nasihat saya, pilihlah agensi yang sudah diketahui umum bagus dalam menyediakan package umrah katanya. Sementara itu, sumber keselamatan berkata, penganjur akan memberikan alasan ya, kononnya berlaku kenaikan harga hotel yang tinggi mengakibatkan package yang dijanjikan tidak ditunaikan. Berdasarkan maklumat katanya, terdapat 230 orang mangsa dari package umrah ini yang membabitkan jumlah keseluruhan sebanyak RM4.05 juta. Wow, kaya. Begitu banyak ya uang yang dikatakan itu ditipu oleh agensi berkaitan yang kononnya bersama dengan seorang maula, tapi akhirnya lain pula yang berlaku, sahabat-sahabat semua. Jadi polis sedia bekerjasama dengan pihak kuasa agama siasat Maula Muhammad Amin. Jadi ini antara perkara yang berlaku juga. Ya, kenyataan pihak polis di Raja Malaysia yang mana menyatakan kesediaan mereka ya untuk menyiasat. Jadi polis di Raja Malaysia sedia berhikmat dengan pihak berkuasa agama negeri sekiranya berlaku pelanggaran dalam aktiviti keagamaan membabitkan Maula Muhammad Amin, individu yang mendakwah keturunan ke-38 daripada Nabi Muhammad. Jadi dalam kenyataan terkini juga daripada Datuk Seri Saifuddin, ya, beliau berkata dalam masa yang sama, bidang kuasa polis adalah untuk memastikan aspek ketenteraman dan keamanan sentiasa terpelihara. Aktiviti dia bersifat keagamaan. Kalau ada elemen pelanggaran dengan enakmen negeri, polis akan bekerjasama pihak berkuasa negeri untuk mengambil tindakan yang sesuai kalau ada percanggahan katanya. Jadi saya mengesahkan dia keluar masuk menggunakan pas sosial. Jadi dia boleh berada di negara ini selama 90 hari kata Datuk Seri Saifuddin lagi. Tambah Saifuddin, sehingga kini tiada laporan polis yang mengumumkan terhadap lelaki berkenaan. Itu dia. Dan semalam Ketua Polis Negara Tan Sri Razudin berkata pergerakan individu dan kumpulan terbabit sedang dipantau, termasuk madrasah di Selangor yang aktif mempromosikan kutipan berkenaan. Dalam pada itu, Saifuddin memaklumkan pindahan pelembagaan berkenaan kewarganegaraan dijangka dibentangkan kepada jemaah kabinet pada 8 Mac ini, bulan hadapan. Kita ambil kira semua pandangan dalam proses pembikinan pindahan ini. Sesi libatkan semua tokoh individu, perundangan termasuk Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, Suhakam. Kita harap sempat dibentangkan di Parlimen tahun ini, tapi bergantung pembentangan saya kepada jemaah kabinet katanya lagi. Jadi itu dia sahabat semua. Isu ini sudah semakin panas sebenarnya. Ya, dikatakan bukan hampir ya, lebih 200 lebih ya jemaah yang dikatakan rasa tertipu, terkilan, dijanjikan karena dijanjikan janji manis, akhirnya tidak seperti yang dinyatakan, sehingga ada yang mengalami sehingga 20.000 lebih sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah satu perkara yang serius dan kita harapkan pihak polis ya, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Seri Saifuddin, harus mengambil tindakan dengan sewajarnya, sepantasnya. Itu dia. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.